Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita masuk kepada bab 3, matematik tambahan KSSM tingkatan 4. Bab 3 adalah sistem persamaan. Okey. Dalam sistem persamaan, kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem persamaan serentak yang serentak dua persamaan, iaitu satu persamaan linear dan satu tak linear. Okey, pertama sekali, sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah kita menggunakan 2 kaedah. Satu kaedah penghapusan, satu lagi kaedah penggantian. Okey, dengan dua-dua kaedah ni dia ada pelbagai jenis penyelesaian. Iaitu penyelesaian dia ada tak terhingga, ada tiada penyelesaian, ada satu penyelesaian. Okey? Boleh ya? Okey, kita terus kepada sistem persamaan. Okey, 3 pemboleh ubah. Okey, tengok latih diri 3.1. Bentukkan persamaan linear. Persamaan linear tu ingat balik tak? Persamaan linear tu dia ada contoh X tambah 2 sama dengan 5. Itu linear. Kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah kuasa 1. Okey, kuasa 1. Kalau X kuasa 2 tambah 5, yang ni bukan linear. Okey. Okey, linear boleh jadi X tambah Y sama dengan 20. Yang itu adalah linear. Sebab X1, Y1. Okey, nampak? 2X tambah Y sama dengan 20 adalah linear juga. 2X tambah 3Y sama dengan 20 adalah linear juga. Okey, faham ya? Okey, sekarang kita tengok. Daripada masalah, bentukkan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Bermaksud ada 3 pemboleh ubah. Jadi, Aiman membeli 3 helai seluar, 2 helai baju, sepasang kasut. Okey, pemboleh ubah kita boleh wakilkan dengan S seluar, B baju, K kasut. Okey, boleh. Jadi persamaannya, dia membelanjakan RM750 untuk kesemua barang yang dibeli. So kita tengok. Kita tengok persamaan. 3 seluar tambah 2 baju tambah 1 kasut sama dengan apa dia punya harga? 750. Boleh faham? Tak suka pemboleh ubah tu, boleh juga ubah pemboleh ubah yang lain. Seluar tu kita buat 3X tambah 2Y tambah 1Z sama dengan 750. Boleh juga apa sahaja yang kita wakilkan untuk setiap satu tu. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah satu sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Dia mesti linear dalam 3 pemboleh ubah atau bukan. Okey, kita tengok. 2M. Yang ni selesaikan. 2M tambah 6N tolak 12P sama dengan 4. Ada kuasa tak kat sini? Tak ada. Okey, jadi dia adalah linear. N sama dengan 5M tambah P. Ada kuasa tak kat situ? Okey, dia tak ada kuasa. Jadi persamaan linear. 4N tambah P sama dengan 2M per 5. Yang ni adalah persamaan linear juga. Sebab kuasa yang tertinggi adalah kuasa 1. Okey, boleh. Okey, sekarang kita tengok B. Okey, 12. Yang ni 12E tolak 6EG sama dengan F kuasa 2. Terang-terang ada kuasa 2. Jadi, bukan sistem persamaan. Bukan sistem persamaan. Bukan sistem
persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, faham Okey, kita tengok C. 7A tolak C sama dengan 6B. 10A, okey, dia tak ada kuasa. Betul-betul. Yang ni pun tak ada kuasa. A per 6 tambah 3B sama dengan 2C tambah 2B. Jadi, ketiga-tiga ni sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, so untuk yang C ni pula juga merupakan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, faham? Boleh Okey, next. Kita pergi kepada kaedah penyelesaian. Ada 3 kaedah penyelesaian di mana kaedah-kaedah itu adalah penghapusan, lepas tu penggantian, kemudian rumus. Okey, dan semua tu ketiga-tiga kaedah ni kita boleh semak guna kalkulator. Okey, sekarang cikgu nak awak try guna kalkulator. Tengok pantas kira ni. Okey, menentukan penyelesaian dengan contoh 2 menggunakan kalkulator. Guna kalkulator ni bukan apa, kita boleh check jawapan. Fungsi dia check jawapan dulu supaya awak tak terlari jauh. Maksudnya sebab bila kita guna kaedah penghapusan, kita akan hapuskan. Bila sampai jawapan sini, lain pula. Maksudnya ada yang kita salah kira. Okey, so dengan menggunakan kalkulator, tengok contoh awak boleh try kalkulator awak. Tekan menu, ni kalkulator warna, tak silap cikgu kalkulator ni, kalkulator. Tekan menu, tekan ni sebanyak 2 kali. Tekan alpha. Okey. Tekan 1 untuk simultaneous equation. Tekan 3 untuk 3 pemboleh ubah. 3 unknown. Okey. Masukkan nilai perkali X, Y, Z. Okey. So, masukkanlah. Untuk yang pertama, 4 sama dengan negatif 3 sama dengan 1 sama dengan negatif 10. Habis tu, dia suruh masukkan equation kedua. Awak masukkanlah equation kedua. Pemboleh ubah X, Y, Z tu tak payah masukkan sebab dia dah bagi dalam kalkulator. Okey. Masuk pemboleh persamaan yang ketiga. So, bila awak tekan sama dengan, skrin awak akan dapat terus X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. Okey, nampak? So, kita boleh check sahaja. Sebab dalam AdMath, pengiraan ni yang ada markah. Kalau awak terus guna kalkulator, tak ada markah langsung. Okey? Kita tengok. Sekarang kita tengok. Menggunakan kaedah penghapusan. So, kita tengok 1A. 1A, kita ada persamaan 7X tambah 5Y tolak 3Z sama dengan 16. Yang ni persamaan pertama. Okey? 3X tolak 5Y tambah 2Z sama dengan negatif 8. Persamaan kedua. Okey? 5X tambah 3Y tolak 7Z sama dengan 0. Persamaan ketiga. Ni kena careful sangat. Okey. Pertama, kita buat persamaan 1 dan 2 kita tambahkan. Dua-dua persamaan ni kita tambahkan. Tambah. So, kita akan dapat, nak tunjuk, cikgu tulis. Persamaan pertama, 7X tambah 5Y tolak 3Z sama dengan 16. Okey, kita tambah dengan persamaan kedua. 3X tolak 5Y tambah 2Z sama dengan negatif 8. Kenapa kita nak tambahkan dia? Sebab kita nak hapuskan
satu pemboleh ubah. Apa dia? Mana yang sama? Okey, kita step ni kita nak hapuskan pemboleh ubah Y. So, kita akan dapat 7 tambah 3, 10X. 5Y tolak 5Y, kosong, tak perlu tulis. Negatif 3Z tambah 2Z. Negatif Z sama dengan 16 tolak 8. 8. So, ini adalah persamaan keempat. Okay, nampak? Persamaan keempat ni kita dah hapuskan dia punya Y. Okay, sekarang kita tengok lagi. Persamaan kedua. Kedua tadi. 3X tolak 5Y tambah 2Z sama dengan negatif 8. Okey, persamaan kedua ni kita darab dengan 2. Darab dengan 3. Okey, sebab apa? Kita tengok persamaan ketiga adalah 5X tambah 3Y tolak 7Z sama dengan kosong. Kita sekarang nak hapuskan satu persamaan, iaitu persamaan hapuskan pemboleh ubah Y. So, awak tengok Y kat sini. 1 negatif 5Y, 1 3Y. So, kita kena samakan Y dia tu. Sebab motif kita nak hapuskan Y. Nampak? Yang ni pun hapuskan Y. Jadi, kita darabkan persamaan ketiga tu dengan 5 kali 3, 15. 3 kali 5. So, persamaan yang baru, kita akan dapat, cuba tulis lain. 3 kali 3X, 9X tolak 15Y tambah 3 kali 2, 6Z sama dengan negatif 24. Nampak situ? Okey. Persamaan yang ni pula. 5X, 5 kali 5, 25 kan? 25 tambah 3 kali 5, 15Y. Tolak 7 kali 5 adalah 35Z sama dengan kosong. Okey. Dari sini kita tambahkan. Tambahkan. Sebab negatif positif, kita tambahkan. 9 tambah 25, kita akan dapat 34X. Negatif 15Y tambah 15Y, dapat kosong, tak perlu tulis. 6Z tolak 35Z. Kita akan dapat negatif 29Z. Negatif 24 tambah kosong, kita akan dapat negatif 24. Okey? Faham? So, yang ni dah hapus Y. Okey, nampak tu? Kita hapus dah Y dia. Guna yang ni. Okey? Kemudian, dah hapus Y. Bolehlah kita buat apa? Okey. Yang ni persamaan. Cikgu lupa nak tulis. 4. Ni persamaan 5. Ni persamaan 6. So, yang hitam tu persamaan 7. Okey, nampak? Kita dah hapuskan Y. Sekarang, kita tengok. X tolak Z sama dengan 8. Nampak? 34X tolak 29Z sama dengan negatif 24. Hapuskan lagi salah satu pemboleh ubah. Okey. Jadi, untuk hapuskan salah satu pemboleh ubah yang nampak depan mata, Z ni kita jadikan 29 macam kat bawah ni. Okey, so persamaan ini yang keempat ni kita darab dengan 29. Okey, so kita akan dapat 29 darab 10, 290X tolak 29 darab Z negatif 29Z sama dengan 29 darab 8, kita dapat 232. Okey, faham? Okey, sekarang
Ni tadi persamaan 7. So kat sini dah jadi persamaan ke-8. Nampak? Okey. Kemudian tengok negatif. So kita perlu operasi tolak. Sebab negatif satu nombor tolak satu nombor. Nampak? Kat sini jadi tambah. Bila tambah tolak dia jadi kosong. Okey, sini kita selesaikan. 34 tolak 290. Kita akan dapat negatif 256. Negatif 29 ni dapat kosong. Negatif 24 tolak negatif 232. So negatif 256. Ya ke? 232. Okey, betul lah tu. Ni ada X, jangan lupa. Ni kita 34X tolak 290X, negatif 256X. So kita boleh dapat nilai X sama dengan negatif 256 per negatif 256 dapat 1. Pandai. Okey, so sekarang dah dapat X1. Awak ingat tak balik persamaan ini yang kita dapat tadi? 10X tolak Z sama dengan 8. Ganti masuk X1 tadi tu kan? 10 darab 1 tolak Z sama dengan 8. Jadi negatif Z sama dengan 8 tolak 10. Z sama dengan 2. Nampak? Boleh? Okey, next. Dah habis ke belum? Belum. Kita ada apa? Huruf apa lagi yang kita dah hapuskan tadi? X kita dah dapat. X kita dah dapat. Z kita dah dapat. Sekarang kita perlu cari Y. Okey, Y cikgu buat kat atas ni. Okey, nak cari Y, awak pilih je mana-mana persamaan. Cikgu ambil lah persamaan pertama tadi. 7X tambah 5Y tolak 3Z sama dengan 16. So kita ambil lah ni. X sama dengan 1. So 7 darab 1 tambah 5Y tolak Z sama dengan 2. 3 darab 2 sama dengan 16. So kita selesaikan sini. 7 tolak 6 dapat 1. 5Y sama dengan 16 tolak 1. So 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 bagi 5, 3. So dapatlah penyelesaian dia. Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. X sama dengan 1. Z sama dengan 2. Okey, awak boleh check guna kalkulator. Okey, next. Kita tengok soalan 1B. Okey, kita buat sama-sama. 1B. Okey, ni persamaan pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Okey, so kita ambil dua persamaan dulu. Okey, kita nak hapuskan apa? Okey, sekarang kita tengok yang ketara. Yang ni. Okey, so kita nak tolak semua tak sama kan? Jadi, apa nak bagi dia sama yang senang? 4X dengan X. So, X ni kita darab 4. Nampak? So, kat sini kita akan dapat 4 kali X adalah 4X. Tambah 4 kali 3Y dapat 12Y. Tolak 4 kali 4Z dapat 16Z. Sama dengan 4 kali negatif 7 dapat negatif 28. Yang ni persamaan ke-4. Okey. So, persamaan pertama tadi adalah 4X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan 1. So, kita buat apa? Kita tolakkan dia. Ini persamaan 1 tadi. Okay, kita tolakkan dia. 4X tolak 4X dapat kosong. 12Y tolak negatif 2Y. Kita dapat positif 14Y. Negatif 16Z
tolak 3Z dapat negatif 19Z sama dengan negatif 29. Ni persamaan ke berapa? Yes, ke 5. Siapa yang boleh buat terus buat. Siapa yang tak boleh lagi tengok contoh ni. Okey. So sekarang kita tengok lagi. Ni dah hapus apa? Yang kalau ikut contoh tadi kita hapus Y kan. Ni sekarang kita hapus X. Nampak ni? X yang ini dah terhapus. Okey, sekarang kita nak cari hapus lagi X lagi 1. Okey, bila nak hapus X lagi 1, kita tengok persamaan ketiga pula. Okey, tengok persamaan ketiga. 3Y tambah Y tambah 2Z sama dengan 5. Okey, yang hampir dengan dia persamaan 2. Persamaan 2 ni adalah X kan? Jadi macam mana X nak jadi 3X? So, kita darabkan dengan 3. Ni pun darab 3. Okey, nampak? So, kita darab 3. Persamaan kedua tu jadi 3X tambah 3 darab 3Y 9Y 3 darab 4 negatif 12Z sama dengan negatif 7 darab 3 negatif 21. Okey, nampak? Okey, kemudian kita ambil persamaan ketiga. Sebab persamaan ketiga kita tak guna lagi. 3X tambah Y tolak 2Z sama dengan 5. So, apa perlu kita buat? Yes, kita tolakkan supaya X tu terhapus. 3X tolak 3X dapat 0. 9Y tolak Y dapat 8Y. Negatif 12Z tambah 2Z dapat negatif 12Z. Oh, sini. Silap. Negatif 12Z tolak 2Z sama dengan negatif 14Z sama dengan negatif 21 tolak 5 negatif 26. So, dapat persamaan ke berapa? Persamaan ke 7. Yang ni persamaan ke 6. So, yang sini persamaan ke 7. Okey, baris ni kita dah hapuskan X. Nampak? Okey. So, dua-dua keadaan ini, awak tengok 14Y tolak 19Z sama dengan negatif 29. Satu lagi 8Y tolak 14Z sama dengan negatif 26. Samakan Y dia. Okey, sekarang samakan Y. Sebab kita nak hapuskan Y. Okey, sama dan hapuskan Y. Jadi, macam mana nak samakan? Ni 14Y, ni 8Y. Okey, sini darab dengan 8. Sini darab dengan apa? 14. Okey. So, yang ni 8 darab 14 dapat 112Y tolak 19Z. Kita dapat 19Z darab 8. Ya, 152Z sama dengan negatif 29 darab 8 negatif 232. Okey. So, yang ni tadi 8 darab 14 pun kita dapat 112Y. Okey, cikgu tulis kat sini ya. Tolak 14Z darab 14, kita dapat negatif 196Z sama dengan negatif 26 darab 14, kita dapat negatif 364. So, tolakkan dia untuk hapuskan Y. Nampak? So, sini dapat 44Z sama dengan 132. Z sama dengan 132 bahagi 44. Kita akan dapat 3. Nampak? Okey. So, dah dapat Z sama dengan 3. Mana yang tadi kita hapuskan tadi? Okey. Yang ni kan? Masukkan nilai ni.
14Y tolak 19Z sama dengan negatif 29. 14Y tolak 19Z adalah 3 sama dengan negatif 29. So, dapat 14Y sama dengan negatif 29 tambah 57. Ni bawa sini siap-siap. Okey. So, 14Y sama dengan 28Y sama dengan 2. Okey, selesai. So, apa yang tak selesai lagi? Yes. Di manakah X? Okey, so sekarang ambil sahaja mana-mana. So, sekarang kita ambil yang senang. Kita boleh ambil ni kan. Okey. So, kita buat kat sini. 4X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan 1. So, 4X tolak 2 darab 2 tambah 3Z dia 3 sama dengan 1. 4X sama dengan negatif 4 tambah 9 dapat 5. So, 1 tolak 5. X sama dengan negatif 4 per 4. Jadi, X sama dengan negatif 1. Okey, nampak? Boleh ya? Boleh. Okey. Kita masuk kepada sistem persamaan linear menggunakan kaedah penggantian. Okey. Okey, tengok 2A. Penggantian tu macam mana? Penghapusan tadi kita hapus. Baru kita guna. 2 kali hapus. Okey. Kaedah penggantian ni kita gantikan. Awak tengok ya. Yang ni persamaan pertama. Yang ni persamaan kedua. Okey, yang ni persamaan ketiga. So, daripada persamaan pertama. Okey, tengok. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 2. Okey, awak jadikan Y sebagai perkara rumus. Okey, jadikan Y sebagai perkara rumus. Okey. So, kita ambil Y sama dengan negatif 2. Ni bawa ke sana kan. Tolak 2X tolak 3Z. Nampak? Tu perkara rumus satu. Okey. Persamaan ni dah jadi persamaan keempat. Nampak? Okey. So, sekarang daripada persamaan 4 masukkan ke dalam persamaan kedua. Nampak? Okey, persamaan kedua adalah X tolak Y tolak Z sama dengan negatif 3. Jadi, Y yang ini, Y sama dengan negatif 2 tolak 2X tolak 3Z. Ganti dekat sini. Nampak? Y dengan Y. Jadi, Y ni kita ganti dengan negatif 2X tolak 3. Kita akan dapat okey, kita akan dapat X tolak negatif 2 tolak 3X tolak 3Z tolak Z sama dengan negatif 3. Okey, sorry kat sini cikgu sepatut apa? Yes, 2X. Okey. So, bila keadaan macam ni, kita selesaikan X tambah 2 tambah 2X tambah 3Z tolak Z tolak 3 sama dengan 0. Tambah 3 sama dengan 0. So, selesai kat sini. X dengan X kita dapat 3X. 3Z tolak Z dapat positif 2Z. 2 dengan 3 kita dapat positif 5 sama dengan 0. So, teruskan kita jadikan Z sebagai perkara rumus pula. Sebab kita nak gantikan lagi. So, Z sama dengan negatif 5 tolak 3X per 2. Yang ni persamaan ke-5. Lepas tu. Okey, sekarang gantikan persamaan 4 ke dalam 3 pula.
Okey. So, persamaan 3. 4 ni tadi. Okey. Cikgu buat warna purple. 4 yang awak dapat ni tadi pula, kita masuk dalam persamaan 3. Okey, kat sini cikgu buat ya. 3x tolak 2y tambah 3z sama dengan negatif 12. Yang ni tadi masuk kat persamaan sini pula. So, 3x tolak 2 negatif 2 tolak 2x tolak 3z tambah 3z sama dengan 12. Okey. Kemudian 3x tolak tambah 4, darab masuk tambah 4x tambah 6z tambah 3z sama dengan 12. Okey, nampak situ? Okey. So, sini kita dapat x dengan x. 7x tambah 9z. Sama dengan 12 tolak. Ni negatif 12 kan? Okey, negatif 12. Negatif 12. Okey, negatif 12 tolak 4. So, dapat 7x tambah 9z sama dengan 12 tolak 4 dapat 8. Okey, dapat 8. Negatif 12 tolak 4. Hutang 12, hutang lagi 4. So, dapat negatif 16. Okey, yang ni persamaan ke 6. Okey, so dah ada persamaan 5 ke 6. Masukkan persamaan 5 ni ke dalam persamaan 6. Nampak? Persamaan 6 tadi 7x tambah 9z sama dengan negatif 16. Okey, z ni tadi 7x tambah 9. Ganti masuk yang ni. Negatif 5 tolak 3x per 2 sama dengan negatif 16. So, kita dapat darab semua dengan 2. 14x tambah, okey, ni darab sini. 9 kali negatif 2. Negatif 45 tolak 9 kali 3, 27x sama dengan 2 kali 16 dapat negatif 32. Okey. Kita darab dengan 2 tadi sebab nak hilangkan bawah dia ni. Okey. So, 14x tolak 27x kita dapat 13x sama dengan negatif 32 tambah 45. Dapat negatif 13. So, x dapat negatif 1. Nampak? Okey, dah dapat tu. Ganti masuk balik dalam persamaan 5. Ambil 5 ni. Merah. Okey. Persamaan 5 ni adalah z sama dengan negatif 5 tolak 3 x per 2. Jadi z sama dengan negatif 5 tolak 3 x tadi kita dapat negatif 1 per 2. So, z sama dengan negatif 1. Okey, dah dapat z, dah dapat x. Okey, ambil lah yang paling mudah. Yang paling mudah kat sini cikgu tengok yang nombor 2 ni kan. Okey, buat kat sini lah. Okey, nombor 2. X tolak y tolak z sama dengan negatif 3. X kita dapat negatif 1. Tolak y, z kita dapat negatif 1 sama dengan negatif 3. Jadi, negatif y sama dengan negatif 1 tambah 1 kita dapat kosong kan? Jadi, sama dengan negatif 3. Jadi, y sama dengan 3. So, dapatlah dia. Inilah dianya. Okey, jelas? Okey, kalau jelas, dia awak boleh pilih kaedah penggantian ke kaedah penghapusan. Ikut suka hati awak. Okey? Okey, next. Soalan B. Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, jadi kita buat sama-sama. Okey, ni persamaan 1. Persamaan 2. Persamaan 3. Okey. So, mana yang mudah untuk kita jadikan perkara rumus? Awak tengok.
Okey, so kita ambil persamaan 3 ni. Nampak? Okey, tulis kat sini. X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. So, kita X tinggal kat sini. 20 tolak Y tolak 4Z. Ini persamaan ke-4. Nampak? Okey. Kemudian, persamaan ke-4 kita masuk ke dalam persamaan 1. 4 masuk dalam 1. Okey. So, tulislah. 1 tu dulu. 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Okey, apa yang nak masukkan? 4 tu adalah X kan? Jadi, 2X dia adalah 20 tolak Y tolak 4Z tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. So, darab masuk 40 tolak 2Y tolak 8Z tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Okey, Y dengan Y, Z dengan Z, nombor dengan nombor. Y, kita akan dapat negatif ke positif? Positif Y. Negatif 2Y tambah 3Y. So, tinggal Y. Okey, negatif 8Z tambah 2Z. Kita akan dapat negatif 6Z sama dengan 16 tolak 40. So, Y sama dengan 16 tolak 40 dapat negatif 24 tambah 6Z. Okey? Negatif 24 tambah 6Z. Okey, ni adalah persamaan ke-5. Bagus. So, next step. 4 tadi dia masih 4 ni dia masih masuk dua-dua persamaan yang belum digunakan. 1 ni kita dah guna. So, sekarang 4 nak masuk kat mana pula? 4 masuk dalam 2. Okey, 2 belum lagi kan? Okey, 4 masuk dalam 2. Okey. So, persamaan kedua adalah X tambah 4Y tolak 2Z sama dengan 12. Okey. X dia adalah, nampak? 20 tolak Y tolak 4Z tambah 4Y tolak 2Z sama dengan 12. Okey. Next. Negatif Y tambah 4Y. Kita dapat 3Y. Negatif 4Z tolak 2Z. Dapat negatif 6Z. Sama dengan 12 tolak 20. Dapat negatif 8. Okey, so ini adalah persamaan ke-6. Okey. So, persamaan ke-5 dan ke-6 ni kita buat persamaan. Okey. Tengok. 5 dan 6. Jadi, masukkan 5 ke dalam 6. Dia ganti sungguh-sungguh ni. Okey. Masukkan. Okey. 5 masuk dalam persamaan 6. Jadi, tulis persamaan 6 dulu. Persamaan 6 adalah 3Y tolak 6Z sama dengan negatif 8. Jadi, Y ni masuk kat situ. 3 negatif 24 tambah dia satu kali tambah 6Z tolak 6Z sama dengan negatif 8. So, darab masuk. Okey. 3 darab negatif 24 kita akan dapat negatif 72. 3 darab 6Z kita dapat positif 18Z tolak 6Z sama dengan negatif 8. Okey.
Yang ni 18Z tolak 6Z, kita dapat 12Z. Negatif 8. Nombor campak kat sana. Jadi positif 72. So dapat 12Z sama dengan negatif 8 tambah 72 dapat 64. So Z sama dengan 64 bagi 12, kita dapat 16/3. Okey, dah dapat Z. Masukkan balik ke dalam persamaan 5. Okey, persamaan 5 ni kita guna balik. Y sama dengan negatif 24 tambah 6Z. So, Y sama dengan negatif 24 tambah 6, 16/3. Nampak situ? Z tu kita gantikan dah. Okey, so Y sama dengan negatif 24 tambah 32, kita dapat 8. So, Z dah dapat, Y dah dapat. Tinggal apa? Yes, tinggal X. X juga pakai atas ni. Okay. So, mana yang mudah? Kita ambil yang paling mudah. Okay, yang paling mudah nombor 3 lah. Okay. So, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Okay. X tambah Y tadi 8 tambah 4Z 16/3 sama dengan 20. So, X sama dengan X. Okey, kat sini kita dapat okey, 3 tu. 3 darat semua. 3X tambah 64 sama dengan 36.